Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetda dari angka ke-8 akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Awal kalami uhdi salami ala Muhammad khairil anami. Yang berusaha pengerusi majlis, yang peta berbicara, penjaga masa yang patuh pada masa, panel hakim yang arif lagi bijaksana, para peserta, guru-guru, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum, ni hao, vanakkam, annyeonghaseyo, konnichiwa. Tak berguna dayung tanpa sampannya, tak lengkaplah cerita tanpa tajuknya. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah Kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Hijau berkilauan permata Zamrud, terselit di jari jadi tatapan. Dengarkan kisah keangkuhan Raja Namrud, jadikan iktibar panduan kehidupan. Kawan-kawan, Raja Namrud ialah pemerintah kerajaan Babilonia, kini adalah Iraq. Dia seorang yang gagah namun tidak beriman kepada Allah dan mengiktiraf dirinya sebagai Tuhan. Di saat penduduk kota Babylon tenggelam dalam kesyirikan, Allah mengutus Nabi Ibrahim bagi menyuruh mereka kembali mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim adalah salah seorang Rasul Azmi yang bergelar Al-Khalil, iaitu kekasih Allah. Pada suatu hari berlakulah perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Hanya Tuhanku boleh memberi dan mengambil semula nyawa, tegas Nabi Ibrahim. Namrud menjawab dengan sombong, aku juga boleh membunuh dan manusia dan menghidupkan. Tapi bolehkah kamu menjadikan matahari terbit dari timur? Mendengar akan itu, Namrud terdiam. Dia tahu tiada manusia yang berkuasa seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258 ada dinyatakan, maksudnya, tidakkah engkau memerhati orang yang berhujah membantah Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya? Pada suatu malam, penduduk kota Babylon keluar beramai-ramai bagi meraihkan hari raya bagi Tuhan mereka. Inilah peluangku untuk mengajar kaumku bahawa berhala bukannya Tuhan. Nekat Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala. Ketak, 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 prak, tinggallah sebuah berhala yang paling besar. Lalu kapal yang digunakannya digantungkan pada leher berhala besar tersebut. Hal ini ada diceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 58. Lalu dia memecahkan semua berhala kecuali berhala yang paling besar, supaya mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Sikap keberanian Nabi Ibrahim perlu diamalkan dalam kehidupan kita, apatah lagi di era globalisasi ini yang menuntut kita agar sentiasa bersiap sedia menghadapi anarki yang ingin menghancurkan Islam, sebagaimana tentera Zionis yang sentiasa menindas rakyat Palestin. Kawan-kawan, penduduk pulang dari sana, selepas habis mereka memuja, tiba mereka di tapak berhala. Betapa terkejut terbeliak mata. Suasana menjadi genting. Nabi Ibrahim ditangkap penuh zalim, dipesan memusnahkan berhala. Raja Namrud beram penuh kemarahan. Kamu tahu bahawa berhala tidak boleh berjalan dan berubah apa-apa, kata Raja Namrud. Jadi kalau begitu, kenapa kamu menyembahnya? Balas Nabi Ibrahim. Dari situ muncullah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berkata kepada api, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maksudnya, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Api lagi sejuk macam dalam ikan. Subhanallah, hebatnya kuasa Allah,
menurunkan mukjizat dengan pertolongan Allah. Nabi Ibrahim selamat. Ya ayuhal asdiqah, Namrud tidak sabar lagi, dibakar tidak terkesan, berdebat dia dimalukan. Dengan lantang Namrud berkata, hai Ibrahim, kehebatan dan kekuasaan aku punya. Ayo katakan pada Tuhanmu, turunkan para malaikat agar berkecincang dengan umat. Bila kekufuran beraja di mata, bila keangkuhan bersultan di hati, tunggulah pembalasan dari Ilahi. Justeru Nabi Ibrahim memohon bantuan daripada Allah. Seketika itu, tentera Namrud, Raja Namrud ketakutan apabila ruang angkasa berubah menjadi gelap. Rupa-rupanya jutaan nyamuk muncul di hadapan mata mereka, terus menghisap merata daging tentera Raja Namrud. Dan tibalah masuk ke telinga Raja Namrud. Namrud menjerit kesakitan, sambil memukul-mukul kepalanya. Akhirnya tamatlah riwayat Raja Namrud yang sombong di tangan makhluk Allah yang paling kecil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Maksudnya, mereka berbuat jahat kepada Ibrahim, maka kami jadikan mereka orang yang paling rugi. Surah Al-Anbiya ayat 70. Demikianlah kawan-kawan, kecil jangan disangka lemah, besar jangan disangka gagah. Malaysia antara negara terkecil di benua Asia, namun telah banyak menempat nama di pesada dunia. Pada Paralimpik 2020, walaupun mereka kurang upaya, namun masih boleh mendapatkan kilauan emas dan mendintangkan lagu negaraku di sana, sekaligus mengharumkan nama negara. InsyaAllah kita dapat standing in the eyes of the world dengan izin Allah. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ambil pengajaran, jadikan pendomen. Memang benarlah Nabi Ibrahim Khalilullah, sehingga selawat kepada Nabi Ibrahim sentiasa kita baca ketika tahiyat dalam solat kita. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, insya-Allah berjumpa lagi. Massalamu wa ilal liqah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.